Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai mencurahkan air di daun keladi. Begitulah gambaran yang saya boleh berikan kepada satu video viral di Facebook baru-baru ini, di mana isi pada video itu mengatakan bahawa cadangan serta pendapat yang diutarakan oleh ibu bapa kepada pihak PIBG sekolah tidak diterima dan menganggap bahawa pandangan itu hanyalah sebagai syarat untuk memenuhi mesyuarat PIBG di sekolah. Persoalan yang berlaku di sini adalah, adakah permasalahan ini berlaku di seluruh sekolah di negara Malaysia ataupun hanya berlaku pada sekolah bagi anak kepada ibu bapa yang viral tersebut? Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut adalah sorotan video yang viral baru-baru ini. Okey, saya merupakan ibu kepada salah seorang pelajar di sebuah sekolah rendah di Pahang. Kali ini saya nak kongsikan pengalaman saya sendiri berhadapan dengan pihak sekolah bagi mengatasi masalah berkenaan pendidikan anak saya. Anak saya merupakan seorang pemegang kad OKU yang mengalami masalah kaki. Anak saya selalu mengadu sakit kaki apabila dia terpaksa menaiki tangga ke kelas, sehingga kan kadang-kadang dia tak dapat pergi ke sekolah kerana mengalami sakit pinggang dan kaki yang teruk. Saya telah memohon kepada pihak sekolah untuk menukarkan kelas anak saya ke aras bawah bangunan sekolah bagi memudahkan pergerakan dia, dan saya sertakan sekali surat daripada doktor pakar yang mengesahkan tahap kesihatan anak saya sebagai sokongan bagi permohonan tersebut. Akan tetapi masalah ni masih belum diselesaikan oleh pihak sekolah sehingga kini. Guru kelas juga dah maklumkan kepada PKM sekolah berkenaan masalah anak saya, tapi PKM tetap memberikan jawapan yang sama, iaitu sebab tiada kekosongan kelas jadi tak boleh nak tukar kelas anak saya ni ke aras bawah. Saya ada juga cuba untuk menghubungi PKM sendiri, namun panggilan tak berangkat. WhatsApp pula 2-3 hari lepas tu baru berbalas. Hasilnya PKM tak berbincang lagi dengan saya, tapi dah bagi jawapan yang mengecewakan lah kepada pihak saya. Dia mencadangkan supaya saya mencari sekolah yang lain yang boleh membantu masalah anak saya ni. Saya rasa agak terkilan dan agak sedih lah dengan cara pihak sekolah ni handle masalah yang saya adukan. Sepatutnya pihak sekolah berbincanglah dulu dengan saya sebelum memberikan keputusan macam tu. Saya juga ada alasan tersendiri sebab tak tukar sekolah anak saya ni. Tapi disebabkan pihak sekolah tak nak cuba untuk mendengar masalah tersebut, saya tak boleh nak suarakan pandangan saya berkaitan isu ni. Adakah sebab anak saya ni OKU jadi sudah tidak ada kepentingan kepada pihak sekolah untuk membantu kami sehingga wujudnya alasan sedemikian? Saya juga boleh cuba untuk memahami keadaan sekolah sekiranya sekolah betul-betul tak dapat membantu anak saya ni. Tapi sekurang-kurangnya berilah peluang terlebih dahulu kepada saya untuk berbincang dengan pihak sekolah sebelum membuat keputusan tersebut. Itulah serba sedikit video yang tular di laman sosial Facebook baru-baru ini. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, saya akan menemukan seorang orang awam tentang isu di mana suara ibu bapa tidak didengari oleh pihak PIBG ataupun pihak sekolah dalam usaha untuk meningkatkan dan menaikkan serta memajukan taraf pendidikan di sesebuah sekolah. Baiklah, saya telah menjumpai seorang orang awam untuk ditanyakan. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh luangkan sedikit masa Boleh. untuk saya temu bual? Boleh. Okey. Boleh. Baiklah, Cik. Baru-baru ini ada satu video yang tular di Facebook, di mana video itu adalah seorang ibu kepada seorang anak menghadiri mesyuarat PIBG. Akan tetapi pendapat yang dilontarkan oleh beliau dalam mesyuarat itu tidak didengari oleh pihak sekolah. Saya ingin bertanya kepada Encik, adakah hal sebegini turut berlaku di luar atau daripada pengalaman Encik sendiri, ataupun ia hanya berlaku pada sekolah tersebut sahaja? Panggil pendapat saya. Hal tersebut, macam situasi tersebut
memang berlaku dalam kebanyakan sekolah, yang mana kadang-kadang ibu bapa lantar pendapat mereka dan mereka hanya dapat jawapan yang klise macam kami akan pertimbangkan perkara tersebut. Ya, ibarat satu syarat sahaja untuk menghadiri mesyuarat ibu bapa, tapi tidak mengambil tindakan tentang pendapat yang diutarakan. Ya, seperti itu. Ya, kami as ibu bapa ni tidak mahukan jawapan tersebut. Kami just mahukan action daripada Pihak pihak sekolah untuk merealisasikan pendapat kami. Merealisasikan. Yes, merealisasikan. Ibu bapa ingin melontarkan pendapat, mana pendapat itu mereka ingin lihat untuk direalisasikan oleh pihak sekolah untuk memenuhi kehendak dan kemauan ibu bapa untuk melihat pendidikan di sekolah untuk lebih baik, kan? Ya, Okey. betul. Lanjut. Saya sampai. Okey. Saya rasa benda tersebut berlaku disebabkan pihak sekolah tidak melihat kepentingan penyertaan dan penglibatan ibu bapa dalam sekolah. Sebab tu macam mereka tak mengendahkan suara-suara kami. Itu sahaja. Ya. Tidak mengendahkan suara daripada ibu bapa untuk dimasukkan dalam sebagai cadangan ataupun idea yang boleh menambah kepada pembaikan dari sudut sistem ataupun dari sistem sekolah itu sendiri. Ya. Encik sendiri adakah terlibat sama ataupun mengalami pengalaman ini di sekolah anak encik ketika mesyuarat? Saya dulu pernah, dan sebab itu saya sekarang kurang pergi kurang ya, terlibat dengan yang menyebabkan keterlibatan encik untuk tidak hadir dalam mesyuarat kerana menjangkakan perkara yang sama akan berlaku. Yes. Begitu. Ya. Okay. Itulah serba sedikit pendapat daripada seorang orang awam berkenaan dengan isu ini. Dan untuk lebih lanjut lagi, saya akan menanyakan soalan kepada pihak sekolah berkenaan dengan isu ini. Adakah ianya berlaku secara sengaja ataupun tidak disengajakan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, berkenaan dengan soalan saudara tadi, iaitu kritikan di mana suara ibu bapa, adakah disengajakan atau tidak disengajakan oleh pihak sekolah? Pastinya kami selaku pihak sekolah tidak disengajakan bagi isu ini kerana pihak sekolah sememangnya mengambil kira suara ibu bapa. Tetapi bidang kuasa PIBG mempunyai batasan, peraturan ataupun had limitasinya. Tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya menyorot kembali bahawa peraturan-peraturan Pendidikan Persatuan Ibu Bapa Guru 1998 telah diwujudkan yang mula berkuat kuasa pada 26 Mac 1998, di mana persatuan ini dikawal ataupun berada di bawah peruntukan undang-undang. Surat Perkeliling Ihtisas 5 tahun 2001 telah menggariskan apakah batasan kuasa bagi PIBG, yang saya rasa perkara ini sangat penting untuk dijelaskan kepada ibu bapa di luar sana, kerana dalam kita hendak memberi cadangan atau teguran, kita harus bijaksana, tidak melangkau had-had yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Baiklah, yang pertama, Persatuan Ibu Bapa tidak boleh meluaskan kuasanya kepada perkara-perkara pentadbiran sekolah ataupun melibatkan pekerjaan perkhidmatan guru. Ini bermakna persatuan ini bukanlah medium untuk ibu bapa untuk mendesak sekolah, mendesak guru melakukan di luar skop tugasannya. Maka kita dapat lihat bahawa PIBG ini diwujudkan dengan memfokuskan kepada matlamat yang jelas. Baik, yang kedua, PIBG juga tidak boleh dijadikan platform politik atau bagi tujuan kepentingan peribadi, kerana kita takut matlamat asal di dalam membantu sekolah ingin meningkatkan kualiti murid itu akan terjejas. Dan yang ketiga, PIBG mempunyai satu institusi yang tidak mempunyai legal entity. Ini bermakna PIBG tidak boleh sesuka hati memasuki mana-mana kontrak. Jika perlu, harus merujuk perkara ini kepada pengetua, guru besar dan juga pejabat pendidikan daerah. Para ibu bapa sekalian, walaupun kita mempunyai kebebasan untuk bersuara, namun
ia telah dihadkan, iaitu kita boleh bersuara dalam ruang lingkup PIBG tersebut, tetapi ia tidak boleh disinergikan dengan mana-mana persatuan PIBG sekolah lain ataupun dengan gabungan NGO lain. Dan yang terakhir, apabila PIBG mempunyai entiti undang-undang, maka kita tidak boleh memegang dana atau harta di atas namanya sendiri. Maksudnya harta amanah itu akan diletakkan di bawah kuasa kerajaan Malaysia, dan dalam keadaan ini sekolah juga tidak boleh sama sekali melupuskan atau memindahkan milik harta tersebut kepada cara yang lain, melainkan setelah mendapat persetujuan PIBG di dalam mesyuarat agung. Oleh itu, bagi isu ini, kami sememangnya mendengar cadangan ibu bapa. Namun, kebarangkalian terdapat sesetengah cadangan yang terpaksa ditangguhkan kerana kemungkinan didapati menyalahi undang-undang pendidikan, ataupun terdapat cadangan itu di luar bidang kuasa PIBG dan tidak berasaskan kepada kepentingan asal PIBG. Kami sedia maklum bahawa kami menganalisis setiap projek itu, setiap cadangan itu berasaskan matlamat dan kemaslahan umum yang perlu diutamakan terlebih dahulu. Jadi saya sama-sama menyeru kepada para ibu bapa untuk kita terlibat, mengenali, mendekati persatuan PIBG agar kita boleh mengharmonikan hubungan ibu bapa dan guru, seterusnya menikmati manfaat bersama. Sikap toleransi dan saling memahami sangat penting untuk dimainkan oleh ibu bapa dan sekolah, agar masalah yang lebih besar tidak berlaku di masa akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, secara dasarnya, sekolah perlu menjalin hubungan yang baik dengan ibu bapa untuk mendidik para pelajar. Hal ini kerana pendidikan bermula di rumah dan bersambung di sekolah. Sekolah perlu menghormati pandangan dan mengambil serius suara ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapalah yang menyumbangkan kepada pembentukan gaya fikir dan gaya hidup anak-anak mereka. Dengan pandangan yang diberikan oleh ibu bapa, pihak sekolah dapat menangani masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di sekolah. Jadi, bagaimanakah sekolah dapat mendengar suara ibu bapa? Pihak sekolah dapat mendengar suara ibu bapa dengan mengambil serius cadangan yang diberikan oleh ibu bapa semasa perjumpaan PIBG, permuafakatan dan sebagainya. Apabila cadangan mereka diterima, ibu bapa merasa lebih dihargai dan akan menjadi lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Hal ini kerana mereka merasakan bahawa kehadiran mereka di sekolah tersebut dihormati dan dihargai. Jadi, hubungan yang erat di antara sekolah dan ibu bapa amat perlu bagi mengekalkan standard yang sama dalam mendidik anak-anak dan para pelajar. Remember, it takes a village to raise a child.